Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa u'idzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Soal: apa erti wajib percaya dengan segala rasul? Jawabnya, wajib atas setiap mukallaf percaya, i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya 25 jua. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata menjadikan kita khairul ummah, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita dah dapat Islam sejak lahir lagi, diberikan kita kebolehan taat, jauhkan pada maksiat, dan kita menjadi saksi ke atas orang lain yang tak beriman dalam keadaan kita menyaksikan iman kita pada Allah Ta'ala, menyatakan bahawasanya memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dia, dan kita menyembah Allah dengan mana kita ikut segala titah perintah Allah Ta'ala, dan sedang dalam proses sedaya upaya mungkin meninggalkan apa saja larangan dia. Dalam masa yang sama kita mengaku apa yang ada pada kita limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Tidak apa yang lebih pada kita melainkan semua datang daripada Allah Ta'ala. Dan kalau ada kesalahan, itu kesilapan kita, kealpaan kita, kezaliman kita, kewajipan kita taubat, menyesal daripada dosa, balik kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala balik, memuji Allah Ta'ala, tanzihkan daripada sifat kekurangan, menzahirkan sifat kehambaan kita. Masa yang sama kalau boleh nak semua umat, semua manusia yang hidup pada zaman kita ni, kalau boleh dalam keadaan taat, khasnya kita sendiri nak taat, dan nak orang keliling kita semua pakai nak taat. Dengan tu kita amar ma'ruf nahi mungkar, melayakkan kita menjadi sebahagian daripada khairul ummah, sebaik-baik umat. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal ini sebagai ummatud da'wah, umat yang kalau cukup SOP dia memang adalah terbaik berbanding dengan umat-umat dulu. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita, mudah-mudahan jadikan kita sebahagian daripada kelompok itu. Dia berikan kita pula kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kehalobaan untuk berada dalam majlis yang sangat mulia ni, untuk kita belajar bab iman. Nak sambung ni seterusnya rukun iman setelah kita bicara bab kitab. InsyaAllah kita nak bicara pula bab Rasul. Bab Rasul. Dengan itu didatangkan soal, apa arti wajib percaya dengan Rasul? Jadi beriman dengan Rasul, percaya dengan Nabi Rasul ni, apa maksud? Okay. Pertama, di atas kata dia rukun iman, wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad. Jadi bab ni sekali lagi dia ialah bab hati sanubari. Bab iman ni 6 rukun iman, dia semua bab keyakinan, bab i'tiqadiyah, bab batin, bab bawatin. Bawatin samalah, cuma batin mufrad, bawatin jamak. Dia about inside our hearts. Punya mutih itulah kan, dalam hati sanubari kita. Jadi belajar bab iman ni dia bukan belajar macam bab lain, pasal dia nak suluh hati sanubari.
Dan kena belajar juga bagaimana untuk dengan kita buat zahir ni, dengan itu hati boleh tersentuh, khasnya dalam bab ketuhanan. Adapun dalam bab keduniaan kita dah lama dah belajar. Memang beranak-beranak pun jadi gitu dah. Tengok je di mata, jatuh di hati. Dengar di telinga pun boleh jatuh di hati. Sentuh dengan tangan pun boleh jatuh di hati. Bau pun boleh jatuh di hati. Kita rasa dengan lidah pun boleh jatuh di hati. Tapi untuk Allah Ta'ala jatuh di hati bukan satu benda mudah. Dia perlu arifi, kenal, jangan cam sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh. Boleh farak, boleh iftirak, boleh bezakan antara makhluk siapa Allah, siapa. Lepas tu kenal pula hakikat siapa dia makhluk, siapa Allah yang khalik makhluk. Tu pun nak dapat sampai terasa dalam hati, masuk hati, jatuh hati ke Allah Ta'ala. Kita boleh semak dalam muhasabah diri kita, belum tentu lagi boleh dapat sampai jatuh hati, kasih hati, cinta hati, cinta yang amat sangat, cinta secinta-cintanya. Jauh lagi kita tak kita. Tapi nisbah kita punya pelajaran, apa yang kita nak ambil faham dengan latihan yang sepatutnya kita lalui, ada sikit sebanyak saya sebut tu. Tujuan dia nak buat apa? Supaya benar-benar boleh menzahirkan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, keberhajatan kita kepada Allah Ta'ala, meyakini bahawasanya tiada apa yang ada pada kita ni melainkan setiap detik dan ketika, di mana saja kita berada, semuanya adalah limpahan dan kurniaan daripada Allah Ta'ala belaka. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nak hati sentiasa dengan Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita urusan itu. Jadi bila kata beriman dengan Rasul ni, macam mana maksud? Pertama dia nak kata wajib atas mukallaf. Jadi bab iman-iman ni mukallaf. Kanak-kanak tak taklif. Macam mana pun kanak-kanak ni kalau boleh ajar dia supaya duduk dalam environment yang sihat. Sihat ni sihat akidah. Sihat suasana keliling yang dengan itu mempengaruhi dia, cara hidup dia daripada kecil lagi. Dia balik je esok macam mana, selesai dah segala urusan fardu ain dia. Itu sebaik-baik keadaan lah. Satu atau istilah kanak-kanak ni walaupun dia tak taklif, tapi dia masih melalui proses belajar, didikan, asuhan, tarbiyah, supaya tarbiyah dengan cara Islam. Dia membesar nanti dah membesar dengan akhlak Islam, ilmu Islam, bekalan Islam kat dia lengkap. Tak payahlah tunggu 15 baru nak belajar. No. Apatah lagi umur 55 baru nak belajar. Oh, satu lagi teruk lah. Kedah siapa ni umur 55 belajar? Tak tahu. Kedah siapa ni belajar umur 55? Tak tahu. Oh. Betul tak ramai orang belajar daripada umur 55? Oh, tu pun dululah, sekarang 57, 59. Dan ni berapa? 60 pun ada. Oh. Sudah mapoh mah. Ya. Oh, yang ni pun tak on ni. Yang ni blower je. Dia on tapi blower je. Tak cukup tak? Tutup tu. Yang tu buka. Tutup ni. Tutup ni. Ha. Oh. Tutup merah. Orang ni tengok je, tak tahu apa pun. Macam mana boleh cerita situ? Live pula lah. Kedah belajar 55 ni orang putih lah. Pasal orang putih kaedah dia ada CP dia. Dia kata life start from 40. Hidup mula dengan umur 40. Jadi bila balik? 55 lah. Jadi sesat tu. Ikut cara orang putih tu. 155 pencen baru ke masjid. Pencen baru nak mengaji. Gigi rasa je. Baca. Telinga pun dah pekak lah, mata pun dah kabur.
Gigi terabur, kulit pun dah kendor. Suara pun tak apa nak keluar. Baru nak mengaji. Ni baru ni. Nak mengaji ni, umur macam ni. Steady ni, sihat. Proses membesar. Kan. Proses nak membesar ni. Umur macam ni lah, sedap mengaji. Pahat pun masih pahat di batu lagi. Mengaji tu lekat tu macam pahat di batu tu. Kalau dah tua-tua mengaji macam pahat atas air. Macam lukis atas air. Lukis-lukis. Ngaji-ngaji keluar hilang. Keluar ngaji hilang habis. Oh ngaji besar ni. Oh. Saya lalu dah. Mana yang zaman kecil saya lalu tu boleh kata sampai sekarang semua saya ingat. Ingat semua. Nyanyi orang putih ingat, nyanyi Mat Saleh ingat, nyanyi Hindustan ingat, nyanyi lagu Cina ingat, lagu India ingat. Saya duduk nyanyi selalu tu. Hari ni tak payahlah nyanyi. Ingat. Yang zaman kecil-kecil sekolah tadika tu, lagu-lagu tadika tu siap praktik dia, semua ingat sampai tua. Waktu bertuah kalau dapat daripada kecil, walaupun bukan mukallaf, dah belajar segala perkara dalam Islam. Best. Satu kecil-kecil umur 7 tahun hafal Quran, dah biasa. 14 balik-balik macam mana dah hafal Quran. Ni habis balik baru nak mula macam Alik Bantah. Habis balik kan, orang lain tak pernah sebut lah, saya sebut berapa kali tu. Habis balik, tak payah ulang banyak kali lah, malu sikit nak sebut tu. Allah. Jadi kat kita orang mukallaf ni, baligh berakal, kita semua baligh berakal lagi. Adalah yang tak baligh kot seorang dua. Tapi rasa baligh kat belakang ni. Kot tak baligh. Memang baligh lah. Yang dah habis baligh tak tahulah. Tak tanya, malu kat tu. Apa cerita ni? Jadi orang mukallaf ni wajib percaya. Percaya ni berarti yakin dan i'tiqad, pegang sungguh-sungguh ada bagi Allah Ta'ala ni beberapa banyak Nabi-Nabi dan Rasul. Hanya wajib kita ketahui dengan tafsir 25. Itu saya dah sebut lah. Saya sebut bila? Saya sebut bab yang terdekat, cerita bab kitab. Sebelum tu cerita bab malaikat. Malaikat banyak mana? Wallahu alam, banyak. Kitab banyak mana? Wallahu alam, banyak. Malaikat apa orang kena tahu? 10. Kitab banyak mana yang kena tahu? 4. Rasul banyak mana yang kena tahu? Banyak mana Nabi? Ramai. Rasul banyak mana? Ramai. Cukup dengan umum macam tu, ijmali macam tu. 3 bab ni berapa ramai? Wallahu alam. Allah Ta'ala tahu bilangan angka sebenarnya. Kita tak tahu, tak ada siapa pun tahu melainkan Allah. Adapun yang tafsir lah tu kena tahu. Baik, jadi bab Rasul pun sama. Walaupun angka yang masyhur kita dengar bab Nabi ni 124,000, bab Rasul ni 313, tapi angka tu sebenarnya tak wajib i'tiqad. Cukup dengan kata Allah Ta'ala hantar utus Nabi dan Rasul ni ramai. Ada sebagainya orang Ta'ala ceritakan, orang Ta'ala sebut nama. Ada sebagainya orang Ta'ala tak pernah cerita dan tak sebenarnya sebut pun Nabi dan Rasul tu kat kita. Jangan kata pada kita, pada Nabi-Nabi dan Rasul dia pun bukan semua dia cerita. Quran kata macam mana? Minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsushum alaik. Minhum man qasasna ilaik. Sebahagian pada Nabi Rasul ni kami cerita kat kamu ya Muhammad. Wa minhum man lam naqsushum alaik. Sebahagian pada mereka ada yang kami tak pernah cerita pun kepada kamu. Jadi Rasulullah pun ada Nabi Rasul yang dia tak tahu. Tambah muka sekupang kita. Jadi berapa angka nak pasti boleh dapat? Berapa? Nobody knows except Allah Ta'ala. He's the only one who knows absolutely how many prophet that he sends in this world. Oh, awak cakap putih gatal saja. Bukan putih tu gatal cakap putih. Allah je yang tahu. Okey. Jadi dalil Quran tu nak menunjukkan itu qaul muktamad yang dipakai. Walaupun masyhur ni, kita orang Melayu memang masyhur sangat. Nabi banyak mana? 124,000. Rasul banyak mana? Tak bisa dengar. Tu pun satu passion juga, tak bisa dengar langsung. Jadi dia mujur lah kami tak bisa dengar. Pula ada juga orang bodoh macam tu. Dia mujur pula dah. Macam mana pun angka tu tak wajib dipegang. Sebut kat situ lah.
Di atas kaedah apa? Dalil apa? Sebutlah tadi ayat Qurannya, surah ni. Nisa. Minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsushum alaik. Mana habis-habis ni, tak boleh scan seorang pun. Orang tak habis. Tak habis. Buat ambil perhatian sikit, saya sedang tanya ni. Orang tertentu je boleh scan tu, orang lain tak boleh scan. Tak jumpa? Surah mana? Itulah bukan boleh naik motor sangat. Memang tak naik motor pun kena tambah je kan. Tambah naik basikal lagi lah. Pergi carilah. Tengok kamus Quran pun boleh sebenarnya. Tu yang kita kena upgrade kita punya style tu. Saya pun sepatutnya saya kena tahu dulu tak. Tapi dah hafal, bukan hafal tempat tu, bukan hafal pun, tapi lancar-lancar mulut sebut. Apa lah, situ dalil nak menunjukkan bahawasanya memang kat Rasulullah sendiri pun tak diceritakan. Ada sebagian Rasul tak diceritakan, tambah kat kita lagi kita tak tahu apa. Kita pun bukan boleh meliputi, kita bukan boleh nak ihatah, nak boleh liput semua ilmu yang diajar oleh Nabi SAW pada kita. Mana dia? Jauh sangat. Tera Rasulullah pun tak tahu, tambah kita yang tak ambil semua ilmu yang Rasulullah bagi, lagilah banyak benda kita tak tahu dan Rasul yang kita tak tahu. Jadi kalau Rasul pun Allah Ta'ala kata wa minhum man lam naqsushum alaik, sebagian pada Rasul ni kami tak cerita pun mereka itu pada kamu ya Muhammad. Kat kita lagilah tak tahu benda. Yang 25 tu pun terhegeh-hegeh nak cari. Jadi yang kita wajib tahu tafsir 25. Dan hukum sebut ulama, tahu tafsir ni bukan semestinya kena hafal 25. Nasib baik tu. Nasib baik. Tapi jangan silap jawab apabila ditanya daripada 25 ni, yang kita akan tersalah untuk menyatakan dia termasuk dalam senarai 25 ataupun tidak. Itu je. Jadi sebaiknya apa? Hafallah. Dan ni mudahnya pun, macam-macam media yang ada untuk kita bantu kita menghafal. Saya dulu menghafal syair. Dulu awal-awal saya ngaji, duduk dengar pergi masjid surau, hafal dalam matan Aqidatul Awam tu, tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullam mukallafin fa haqqi waqtanim hum adamu idrisulu hum huduma lutum wa ishaqu. Lama-lama tak baca, kalau sikit. Tapi dalam Aqidatul Awam tu kena hafal lah tu, baru nak boleh ingat 25. Lepas tu mengaji sekolah Arab kena hafal syair lain pula. Apa dia? Asma'u rusulillahi fil Qur'ani khamsun wa ishruna faqud bayani hum adamu idrisunu hun hudu sampai 25 hafal. Tu pun boleh ingat. Takat tu yang lain tu lagi sebut terabah. Pasal bercampur macam mantan. Alah ni senang je, nyanyi lagu Rehan je. Ingat tak? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, betul? Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Tak ada nanti kita share lagu Rehan. Tak ada kita share lagu Rehan. Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad Al-Mustafa. Senanglah ni. Senangnya dia boleh belajar lah ni ya. Kita saya dulu jenuh ngapek tu. Kena rotan lah tu. Tak hafal. Ya Allah. Tapi nak kata wajib ke hafal? Tidak. Jaga di kalangan kita ada juga ustaz-ustaz yang sewil, dia kata wajib tahu cerita Nabi Rasul seorang-seorang. Dia kata, jangan nak mampus itu. Tak wajib tahu. Cerita tu tak wajib tahu. Atas yang taklif atas kita 25 tu jangan tak tahu nak senaraikan dia masuk dalam 25 atau tidak. Dan 25 tu ambil mana dalam Quran. Dan 25 tu ada nama-nama dia dengan khas sebut 25. Dan dia bermula dengan Nabi Adam. Satu sesat tak boleh pakai golongan Wahbi pasal mereka berpahaman Nabi Adam bukan Nabi, bukan Rasul. Ada yang kata Nabi je bukan Rasul. Out. Kaedah kita 25 tu bermula dengan Nabi Adam. Nabi Adam.
Wahabi memang dia faham, dia kata Rasul yang pertama sekali adalah Nabi Nuh. Pasal kata dia tak ada nas. Ni bangang ni Wahabi ni. Kena sebut bangang ni. Sesatnya Wahabi. Dia ambil zahir ayat, bodoh-bodoh je, tak tengok ijma' apa semua, tak ada pandang tu. Dia orang tak ada kaedah ijma', tak ijma'. Dia kata tak ada nas yang soreh mengatakan Nabi Adam adalah Rasul. Tak ada satu pun. Yang ada Nabi Nuh ada. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Ada. Arsalna. Musa ada. Semua yang lain semua ada. Tapi kat Nabi Nuh, tak ada. Tak ada kat Nabi Nuh, tak cerita kata arsalna Adam. Tak ada. Tak ada. Khalaqa Adam ada. Yang tu ada. Tak terpakai Wahabi. Sepak je Wahabi ni. Sesat, memang sesat. Bahkan sesat dia tu sampai boleh bawa silap, boleh batal akidah. Pasal menolak ijma', menolak apa yang telah disempurnakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jaga. Nampak kecil je. Sebab iman ni kita dah belajar prinsip bab iman ni, rukun iman 6 tolak 1 apa? Janganlah jawab bodoh. Saya bukan tanya matematik, saya tanya bab iman lah. Sedoklah sikit mengaji apa? 6 tolak 5 apa? 6 tolak 5, sorry. 6 tolak 1 apa? Kaedah apa ni? Kaedah iman bukan kaedah matematik eh? Kalau ikut 6 tolak 1, 5. No. Bab iman 6 tolak 1, kosong. Bahkan 6,000 tolak 1. 6,000 katalah ayat Quran, ringkas kita buat 6,000. 6,000 tolak 1. Kosong. Jadi CP iman bukan CP matematik. Kan? Dan bukan CP sains. Bahkan berapa banyak fakta-fakta dalam Al-Quran bercanggah dengan sains. Bukan sains, bukan Quran kena ikut sains, sains kena ikut Quran. Satu kalau ada COVID, bukan Quran ikut COVID, COVID ikut Quran. Sikit isu-isu macam tu kan. Macam-macam syarah panjang lagi tu. Tapi asal nak sebut Wahabi tu lah bengong dia sampai dikeluar kenyataan Nabi Adam keluar daripada senarai 25. Waktu dapur 25 saya tak simak pula dia, tapi dia kata Nabi Adam bukan. Kat saya cerita ada ustaz seorang yang memang dia mengaji Madinah, mai ziarah. Dah dia mai ziarah tu saya sembang dengan dia, betul ke? Dia kata memang betul Ustaz. Memang Wahabi kata itu. Saya belajar dulu kat Madinah macam tu lah. Itu ayat yang keluar tu kata dia. Pasal dia kata tak ada dalil yang soreh dalam Quran atau hadis menyatakan Allah Ta'ala wahyu kat Nabi Adam ni yang jadi Rasul. Tak ada. Macam tu. Sesat rupanya Wahabi. Memang sesat Ustaz kata dia. Yang tu orang mengaji Madinah tapi tak jadi Wahabi. Saya sebut sikit dah. Nama apa tu tanya lain lah. Tanya lain lah. Jaga orang ngaji Madinah ni. Jaga. Macam itulah bahasa mudah ni. Orang ngaji Madinah ni. Jaga. Pasal dia mesti ada pahaman sivil ni. Mesti ada. Mesti ada ni. Jarang lah nak tengok ngaji dengan orang sivil ni dia boleh jadi baik. Melainkan bila dia mengaji dalam masa yang sama, hak sivil pun dia mengaji, hak baik pun dia mengaji. Tu yang saya cerita ustaz datang main ziarah saya itu tu. Yang tu dia mengaji Wahabi pun mengaji dengan ulama ahli sunnah kita pun mengaji. Ngaji tok-tok guru yang pelah-pelah petani sana, tok-tok guru tua tu pun mengaji. Ngaji pun bersungguh mengaji. Itu yang mengaji Madinah tak jadi Wahabi tu. Kebanyakan kita yang mengaji sini ahli sunnah wal jamaah, pergi sana jadi Wahabi. Lepas tu jadi tahu benda lah. Merepet-repet. Cuma ada di kalangan mereka ni tak berapa nak zahirkan bab-bab macam tu. Kalau Nabi Adam tolak daripada 25 ni, rasa orang kampung pun bengkeng. Awal, gena ustaz ni bodoh. Nabi Adam kita duk apa kecil lagi kata dia ada dalam 25 rasul. Dia kata dok bengong tu ustaz ni. Orang kampung pun lawan. Tu. Dia orang takkan keluar punya kenyataan-kenyataan yang orang awam akan menolak mereka. Ya. Tapi jangan tak tahu dah lama-lama kita tak mengaji, tak biasa dengar hukum-hukum macam ni, kena dia bawa ayat Quran, nganga kita. Sekali dia kata tak ada nas. Wow. Yang mengatakan bahasanya Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Adam. Kita pun melengung, tak ada nas ni. Sekali lagi dia keluar ayat. Ulama-ulama dulu telah mengajar kat kita ilmu yang sesat. Mereka tak mengajar ilmu yang betul, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang lebih hampir pada Al-Quran dan hadis adalah Nabi Nuh. Saya adalah orang pertama jadi Rasul, bukan Nabi Adam. Kita pun dengar. Gitu ya. Buat pasal. Ya. Itulah. Satu kena mengaji elok.
Jangan salah pilih guru tau. Pilih guru terganggu kita alhamdulillah. Baik. Jadi asal dan sebut yang kita kena tahu tafsir, kitab kita ulama sebut lama dah 25. Satu raihan pun dah bagus dah dari sudut tu lah. Lagu dia bujur dah selamatkan kita. Rukun Islam apa? Lagu Piramli pun dah ada dah. Nyanyi sikit macam mana? Lagu Piramli? Ingat? Rukun Islam 5 perkara. Oh, Hijaz pun ada lagu tu kan? Telah dengan new version kan? Ada muzik apa. Cukup. Tapi nyanyi lagu je pandailah rukun Islam. Itu nyanyi weh. Cukup lagi saya syarah banyak. Hari tu punya pelajaran ingat lagi tak? Islam, iman, apa beza Islam, iman. Boleh ingat? Mana beza Islam, iman, beza tak mana, sama tak mana, syarat mana, rukun tak mana. Boleh ingat? Itulah main lambat. Ada orang mula 9 baru nak mari, sebelum tu dia buat apa tu? Ada sekolah tak sekolah juga, tapi juga, tapi tak mari bulan 9 tu. Oh, kok kena PKPD kau kan? Duk kena Covid kau, tak boleh mari lagi. Apa cerita ni? Okey, saja menyambil sikit usik gitu. Kalau duduk rumah tak ada apa tu, marilah ngajilah. Yang itulah, kalau tak mari sini pun carilah tempat yang boleh mengaji. Jadi yang kita wajib tahu tafsir 25 tu 25 jua, dan 25 ni sekali lagi sebut dia tak wajib hafal, tapi jangan tersilap apabila ditanya daripada 25 ni adakah mereka masuk ataupun tidak dalam senarai 25, jangan sampai tersilap. Dia punya dobit dia punya tu. Dan tak wajib tahu cerita dia, cukup dengan nama. Mudahnya agama Islam ni ya, mudah, memang mudah, tak susah, tak ada berat mana pun. Baik, pertamanya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Ni terbalik. Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Terbalik sikit tu. Daud, Sulaiman, Ilyas saja saya bunyi lagu kan, dengan apa yang tulis tu. Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Rasul ni, itulah kalau kita tahu cerita masing-masing tu lagi best. Cuma ada disiplin kita akan belajar ni ke depan. Kalau tak tahu semua pun, jangan tak tahu kaedah untuk faham ke semua. Boleh? Kaedah tu. Sidik, amanah, tabligh, watanah. Rasa kita biasa dengar. Alhamdulillah, satu masyhur kita Nusantara ni diajar dengan kaedah ahli sunnah wal jemaah, sidik, amanah, tabligh, watanah. Cuma kerana tak belajar detail, tak faham juga. InsyaAllah kita belajar ni, tengok satu-satu dia nak sebut. Ada yang disebut benda yang simple aja. Kot saya sambil itu saya cuba bagi penjelasan yang untuk ambil kaedah yang mantap tu. Mudah-mudahan kita boleh kenal dan faham macam mana. Kalau kita tak belajar semua Nabi dan Rasul pun, tapi kita akan berpegang dengan prinsip Rasul, Nabi ni mesti macam ni, Nabi Rasul mesti macam ni, mesti macam ni. Ini ciri mereka, Nabi Rasul mesti macam ni. Jangan tersilap langkah memahamkan Nabi Rasul dengan kaedah-kaedah yang salah. Okay. Kadang orang kata Nabi Rasul pakai ayat Quran, dia kata Nabi Rasul pun manusia biasa je. Tengok ayat pun sebut, cara sebut pun dah tak kena dah. Tengok saya sebut ni, cuba detect apa kesalahan saya. Nabi Rasul pun manusia biasa je, sopa kita lah. Nabi pun kata ana basyarum mislukum yuha ilayya je. Aku pun manusia macam Mika je, cuma aku diwahyukan. Boleh detect apa saya punya kesalahan? Cakap macam tu. Kalau saya sebut dengan Al-Quran tu main-main, apa kesalahan saya? Saya cakap macam tu. Cakap nak meremeh dan mempelekeh dan mendown standardkan Nabi Rasul. No. Nabi Rasul pun manusia biasa je. Lain cara cakap tu, bukan macam tu. Sepatutnya macam ni. Nabi Rasul ni manusia yang sangat istimewa. Mereka terpilih.
Bukan kita pilih lantik jadi Nabi Rasul. Macam mana lantik Perdana Menteri? Nabi Rasul Allah Ta'ala yang lantik tu. Bila Allah Ta'ala lantik dia special. Bila special, dalam keadaan mereka special tu, tapi mereka punya rendah diri dan rendah hati, dia kata apa? Ana basyarum mislukum. Oh, macam tu cara cerita Nabi Rasul tau. Bukan cara tadi. Kalau cara tadi tu istilahnya cara untuk memperolok dan mempelekeh Nabi dan Rasul. Tambah Nabi Rasul pun macam kita juga. Kita pun tengok perempuan ada berakhir, mereka pun ada keinginan juga kepada orang perempuan. Satu orang Nabi Muhammad pun ada syahwatun nisa katanya. Ada teringin juga tengok orang perempuan. Oi, cakap bagi baik sikit weh. Jumpungnya tu sepak je. Kalau saya cengeng-cengeng apa keadaan saya? Macam mana? Lari lompat. Tuh, panggil lutut tu. Oh, gini. Terkuang ajak kan? Tak pun jumpa lah, lari, lompat tu pasal belakang, bagi flank kick, ke belakang tu, back kick. Bagi. Oh, lama tak buat ni. Lagi buat pinggang kita yang patah. Tapi geram. Kita dengar buat tu, oh habis ya cerita. Tak ada adab langsung. Allah. Kaedah kita Nabi Rasul mana boleh sebut cara gitu. Macam tak ada akidah aja dengan Nabi. Sedangkan kita diwajib belajar. Nah, fardu ain atas kita kena tahu kedudukan mereka di sisi Allah Taala sangat istimewa. Pasal Nabi Rasul ni ialah al-mukhtar, ya al-mujtaba, al-mustafa, al-mujtaba, al-mustafa. Apa istilah dia lagi? Lupa dah lah. Ialah orang yang terpilih kan. Orang yang terpilih, bukan sebarang orang. Baik. Jadi kita wajib intiqad semua ada 25 ni. Senarai dah baca sekali lalu. Siap? Selesai? Dan wajib kita intiqad Nabi Muhammad itu kesudahan Nabi-Nabi dan Rasul. Siap. Itu tang penyudah. Awal sekali siapa? Nabi Adam. Jangan sebut kata Nabi Nuh. Sampai Nabi Adam disqualifiedkan dia daripada senarai 25. No. Salah besar tu dalam akidah. Pasal menyalahi ijma' ulama. Siapa akidah macam tu? Cik Wahab. Siapa nama Wahab? Sorry ya, bukan maksud mikir ya. Cik Wahab tu inverted commas, Cik Wahab. Cik Wahab. Pak Wahab. Wahabi. Nah tu. Dia faham macam tu. Baik. Jadi awalnya Nabi Adam, akhir sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita intiqad Nabi Muhammad tu kesudahan Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi wajib kita intiqad dan berpegang satu lagi bab Nabi Rasul ni, penghujung penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kesudahan Nabi-Nabi dan Rasul. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad, apatah lagi Rasul. Rasulullah kata la nabiyya ba'di. La nabiyya ba'da wafati. Tak adalah Nabi selepas daripada kewafatan aku, takkan ada. Kalau Nabi tak ada, Rasul ada kot. Kalau Nabi tak ada, dia min babil aula. Apa maksud? Kalau Nabi pun tak ada, Rasul mana mau adanya, pasal nak jadi Rasul mesti Nabi dulu. Siap. Boleh. Jadi dia penutup tu nisbah untuk ada lantikan. Tu Nabi kita, dia penyudah dan penutup segala Nabi dan Rasul. Satu kalau ada orang tanya soal Nabi Isa ni macam mana? Kata lepas Nabi Muhammad dah tak ada dah Nabi Rasul. Tu nanti Nabi Isa turun bunuh Dajjal tu macam mana? Tu kan ada Nabi lagi lepas Nabi Muhammad? Macam mana nak jawab? Mana nak jawab? Boleh? Nanti Nabi Isa turun bunuh Dajjal kan? Betul kan? Tahu tak cerita tu? Tadi kata lepas Nabi Muhammad dah tak ada dah Nabi. Tu Nabi Isa ada? Macam mana? Mesti faham. Macam mana? Macam mana? Ngaji jangan melengong, sepak je. Jangan alih-alih. Bagi reti jawab. Macam mana? Pernah dengar tapi tak boleh berdoli kan? Tak dapat kecap lagi. Macam mana?
Nabi Isa ni walaupun dia nanti datang selepas ni untuk bunuh Dajjal, dia dah jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang tak ada Nabi dah selepas Nabi Muhammad ni, Nabi yang baru untuk dilantik, Nabi yang akan baru dilantik jadi Nabi selepas Nabi Muhammad. Itu memang tak ada. Nabi Isa dah dilantik sebelum Nabi Muhammad. Itu jawapan dia. Boleh? Cuma dia diangkat naik ke langit, sekarang ni duduk langit yang kedua. Kalau ikut pendapat yang paling kuat yang disebut, dia tengah tengok, dia sedang berada di langit kedua. Allah menantikan nanti ada tugas dia yang dia kena tunggu untuk turun ke dunia semula. Allah Ta'ala akan turunkan dia untuk misi dia membunuh Dajjal tu, dan dia akan memerintah mentadbir jadi khalifah atas muka bumi lebih kurang dalam tempoh 7 tahun. 7 tahun tu bukan 7 hari. Jadi dia nisbah ni, dia turun semula ke bumi selepas diangkatkan dia yang disangka oleh orang Nasrani yang mereka telah membunuh Nabi Isa, sedangkan Allah Ta'ala telah selamatkan Nabi Isa dengan letakkan dia di langit kedua. Sekarang ni pun duduk langit kedua. Rasulullah pernah bertemu dalam peristiwa Mi'raj. Yang tak ada Nabi Rasul selepas Nabi Muhammad ni, Nabi dan Rasul yang baru nak dilantik jadi Nabi. Yang tu yang tak ada. Bagi faham elok-elok tu. Benda ni simple aja. Tapi tak ambil peduli, kalau tanya terhegih-hegih nak jawab, tak faham-faham. Padahal senangnya faham. Itu yang kena mengaji dengan penuh perhatian, dengan penuh perasaan, dengan apa nak sebut tu bahasa penuh perhatian tu, reti, faham betul-betul apa benda yang disebut tu. Jangan duk melangur lain masa macam faham tapi tak faham. Tanya pula jawab apa-apa jawapan baginya. Itu Nabi Isa. Sekejap, saya rasa saya dah bagi jawapan tu. Nabi Isa tu kenapa dan mengapa. Lain kali tanya tak boleh jawab, saya nak suruh berdiri je. Supaya tak masuk dalam kamera. Masuk dalam kamera pun kau tahu ni muka anak siapa ni. Sedap orang tu. Orang tahu malu ke? Orang tahu nak kena suluh dalam kamera, nak kena? Tak nak. Tahu takut. Lain kali kena ingat tau. Lain kali tanya jawab. Boleh? Tambah duduk depan macam ni. Jadi pakat lari duduk belakang pula. Lari belakang saya pulas telinga. Janganlah takut duduk depan. Belajarlah daripada kesalahan, kan? Kita belajar tu pasal bodoh tu lah belajar. Tapi janganlah bila dah nampak macam tu pakat lari duduk belakang pula lagi. Janganlah. Jangan patah semangat. Itu saya pun jahat ke saya ni? Garang. Bukan garang macam ni. Ni nak garang macam ni, nak bagi boleh ilmu, bagi reti kan. Kalau saya ajar macam ni, Nabi Isa turun, selepas Nabi Muhammad turun tu turun semula. Contoh, saya bukan nak ejek-ejek siapa, saya nak bagi contoh tu lah. Dia turun semula nak untuk bunuh Dajjal. Jadi dia bukan dilantik jadi Nabi. Jadi Nabi Muhammad tu menutup Nabi Rasul lah. Dengar punya nak tidur. Tanya soalan macam tu nampak garang sikit, baru nak masuk kepala otak kan. Tu pun saya silap tak masuk. Sikit. Itu format belajar lah. Kan kita belajar pun guru macam-macam style betul. Hangpa minat guru macam mana? Suka guru lembek-lembek macam tu. Okay guys, today we learn about present tense and past tense. This is past tense. Past is present, is future tense. For example, kita tengok berbulu, tengok cikgu ni menyampah tu. Ada cikgu yang kita masuk kelas berbulu, kita berbulu awal aja. Cikgu ni aku menyampah tu kau. Ada cikgu kita suka betul tak? Tu cari pendekatan masing-masing lah. Saya buat tu pun untuk bagi keceriaan aja dalam kelas itu je. Satu lain sikit orang kata ustaz dia lain passion lah. Lain passion tu janji kau faham. Lagi aku luruh je lagi kau tak faham. Apa cerita ni? Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad. Dan tak ada wahyu selepas daripadanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah wahyu selepas Nabi Muhammad. Tapi dalam tak ada wahyu tu ada orang masih mendakwa selepas Nabi Muhammad ada lagi wahyu. Dan ada orang mendakwa bahawasanya antara bab Nabi, bab nubuwah Nabi ni atau istilah dia panggil nubuwah, bab Rasul dia panggil risalah. Antara nubuwah dan risalah ni ada lebih besar lagi daripada nubuwah dan risalah, iaitulah bab khilafah. Ada orang faham macam tu. Siapa pula faham macam ni? Tadi sebut Wahabi, ni siapa ni? Satu geng lagi, Syiah.
Syiah dia ada fahamnya tu. Dia kata apa? Memang selepas Nabi Muhammad tak ada Nabi, tapi wahyu masih dapat lagi. Siapa yang boleh dapat wahyu? Siapa yang jadi khalifah boleh dapat wahyu. Dan khalifah ni khalifah dia. Pada dia mendakwa khalifah-khalifah yang didakwa imam-imam dia boleh dapat wahyu lagi. Di atas dakwaan dan sangkaan mereka, di atas akidah mereka, Nabi dengan Rasul. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, Nabi Rasul adalah makhluk yang paling mulia. Bahkan antara Nabi dengan Rasul ni, Rasul lagi mulia. Pasal tak semua Nabi jadi Rasul. Jadi kalau jadi Rasul lagi mulia daripada Nabi. Nanti kita cerita nanti insya-Allah beza Nabi Rasul tu. Nabi dengan Rasul siapa mulia lagi? Rasul lagi mulia. Apatah lagi Rasul yang ulul azmi. Dan paling mulia sekali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahabi. Syiah tak. Syiah dia kata lagi mulia daripada nubuwah dan risalah. Lebih mulia daripada Nabi Rasul. Siapa? Siapa jadi imam, siapa jadi khalifah. Alasan dia, hujah dia. Tengok, dengar dia kata. Kalau mengaji Syiah mampu sesat. Dia kata apa? Bukan semua Nabi dan Rasul jadi khalifah. Betul tak? Ada Nabi jadi orang biasa kan, tak jadi khalifah apa-apa, pemerintah apa pun tak. Antara Nabi dan Rasul yang tak pernah jadi pemerintah dengan pemerintah, siapa lagi besar tanggungjawab? Pemerintah ke Nabi dan Rasul? Tengok sekali, bagus cara berfikir dia, gunakan kaedah mantiki, mantap Siapa lagi besar? Pemerintah ke Nabi Rasul? Nabi Rasul bukan semua jadi Nabi, bukan jadi pemerintah, tapi pemerintah. Ni pemerintah tambah Malaysia 33 juta, 34 juta ni, 32 juta. Yang telah divaksin 28 juta. Bunyi gitulah, cerita vaksin pula. 32 juta ramai ni. Tambah pula duduk Indonesia ke apa, lagi berapa juta tu. Nabi berapa orang je? Jadi dia kata antara Nabi dengan Rasul ni jadi khalifah lagi besar. Jadi kalau Nabi dengan Rasul dapat wahyu, sambung belakang. Khalifah lagi aula lah untuk dapat wahyu. Pasal dia ada tanggungjawabnya lagi besar untuk pemerintah rakyat yang lagi ramai. Nabi pun bukan semua untuk semua umat. Ada Nabi-Nabi Rasul ni untuk kampung Nabi Syuaib untuk kampung Madian aja. Nabi kaum Ad, Nabi Hud, tapi kalau jadi khalifah ramai, juta-juta. Jadi siapa yang lebih layak untuk dapat wahyu? Nabi Rasul ataupun khalifah? So semestinya khalifah itulah imam-imam kita yang 12 itu. Bunyi endon lah. Baik endon ke Malaysia ke, syarahan ni sama, Syiah ke sama faham dia. Macam tu lah faham dia. Dengar sekali lalu macam mana? Kita pula bodoh tak bisa mengaji. Pasal tu bahaya sangat orang bodoh ni, bahaya sangat. Pasal apa? Betul juga ya. Satu Imam Al-Khumaini. Dia sebut nama dia punya syekh-syekh tu. Imam-imam 12 ni bermula dengan Imam Ali. Lagi mulia. Bahaya. Pasal memang pada mereka Al-Khilafah lebih afdal daripada Ar-Risalah wa Nubuwah. Itu memang iman, akidah bapa Syiah. Sesat. Bahkan boleh jadi kufur tu. Pasal apa? Mengiktikadkan siapa jadi khalifah lebih besar daripada Nabi dan Rasul, lebih besar lagi kufur dia tang mana? Tang dia memungkinkan dan membolehkan dan mengiyakan bahawasanya khalifah mereka masih menerima wahyu dan boleh jadi nasikh yang memansukhkan hukum-hukum yang telah diturunkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia boleh muta'ah, dia boleh hak ni, dia boleh hak ni, dia boleh hak ni. Benda yang tak boleh dalam syariat kita, dia boleh, imam dia boleh buat syariat baru. Ya. Syiah ramai orang ikut tak? Ramai. Syiah ramai. Duduk Malaysia akut tak dengar. Iran saya tak pernah pergi, tapi Iraq saya pergi 2 kali ya. Iraq saya pergi 2 kali ya. Iraq mu ke Iraq dulu, Iraq ni Iraq sekarang ni, yang setelah kejatuhan Iraq selepas zaman Saddam Hussein tu,
Amerika ada perintah. Kali pertama saya pergi tu memang di bawah kawalan tentera lagi. Ui, straight bukan main. Nak masuk satu hal, nak keluar tu, kalau kita masuk airport sekali je immigration ni, tak, dia 7 kali. 7 kali spot check. Masuk tempat tu lah, buat keluar beg apa pun, semua gelang besi-besi apa semua buat keluar, letak dalam beg. Pro jalan lengan-lengan, ten buat keluar lagi. Ten buat keluar. Oh, jalan ten. Ada sampai 7 kali. 7 kali. Daripada kita nak pergi airport tu, bukan dalam airport lah, sebelum airport tu berhenti nak keluar tu. Sampai yang last kali tu. Berapa jam tu nak pergi selesai daripada tu, kena bejek. Tapi orang yang dah tahu tu, dia tahulah berapa bejek nak boleh sampai airport tu, nak naik flight tu. Naik flight pun turun di Baghdad lah. Baghdad. Apa saya nak sebut ni? Nak cerita Syiah ni tu. Masjid masih lagi ada masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada masjid Syiah. Dan Syiah lagi ramai daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Lah ni. Dulu Baghdad, Iraq masih di bawah pemerintahan Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kena. Rata-rata Syiah. TV dia Syiah. TV dia semua siaran dia semua Syiah. Satu negara Syiah. Ada Ahlussunnah wal Jamaah tapi Syiah menguasai pemerintahan dia. Jatuh je Saddam Hussein, Syiah menang. Panjang tu kalau saya syarah tu, saya nak sebut tentu ialah Syiah. Tu bila Syiah ke apa? Kita pergi masjid, apa nanti kita jumpa banyak? Tuan-tuan tahu? Jumpa batu banyak dalam masjid. Batu apa? Batu tanah Karbala. Kalau kita semayang dia ada semayang cara dia lah. Kalau kita semayang ni, nanti kalau ada budak-budak, tuan-tuan tahu apa je ni? Dia akan ambil batu tu buah depan kita, pasal kita semayang tak sah, tak ada batu depan. Dia akan buah batu kat kita. Sama macam tu. Masjid-masjid yang memang dikuasai Syiah, azan lain. Malaysia pun azan lain dah baru ni. Sallu fi buyutikum. Malaysia lain. Tentulah lain. Saya tak tahu dia ambil syiar mana. Saya pelik gilanya tu. Pasal tak ada dalam ulama-ulama kita sebut kaedah azan sallu fi buyutikum ni, tak ada. Memang tak ada orang komplain. Memang tak kerti nak komplain. Saya komplain kerti. Memang tak ada kaedah persyaratan sallu fi buyutikum, buang hanyalah solah hanyalah falah, sallu fi buyutikum. Allah tak apa. Kawan-kawan saya pergi Mesir pun kata dia mana ada sallu fi buyutikum, mana ada. Malaysia majlis agama keluar macam tu, pejabat agama keluar macam tu, menteri agama keluar macam tu. Dia kepala otak dia yang mula-mula ajar sallu fi buyutikum tu. Panjang lagi saya cerita tu, keluar kepala otak dah menteri agama tu. Memang semua ikut lah. Tambah pula nampak warak kan, macam cari supi je. Tak kira tanya supi tu, mana supi tu? Ni supi tu. Nampak dia magus kepiah merah. Kita kecil tak boleh saya geram cerita tu. Apa saya nak sebut ni? Ikut je kan. Orang kata ni tokoh ulama besar ni. Hang tak kenal. Orang yang kenal, orang tahu siapa dia. Tambah rakan-rakan dia mengaji satu kelas dengan dia, tahu siapa dia. Orang tak kenal, banyak orang teruja dengan dia. Apa istilahnya? Banyak pengkagum dia. Nampak macam satu kehebatan ilmu yang ada pada dia. Kalau orang kenal tahu, habis masa muda gitu. Orang tak kenal mesti semak elok-elok. Saya sebut tu pasal saya kenal. Saya tak adalah mengaji satu batch dengan dia, tapi ada sahabat-sahabat saya yang satu batch dengan dia mengaji. Bukan satu batch dengan dia, satu batch dengan dia. Ada yang senior, ada yang junior dia. Kenal sangat siapa dia. Nama dia ngaji Madinah dulu. Suruh Madinah. Memang dia keluar dari Madinah dulu. Apa saya nak sebut di Madinah apa ni? Syiah tu lah. Azan lain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Sama. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Tambah lagi azan. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Sama, ada tambah lagi. Hayya 'ala khairil amal.
hayya ala khairil amal. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, ada tambah tu. Mana azan ni tu? Syiah ni akidah dia pelik, amalan dia pelik, azan dia pelik, sembahyang dia pelik, syahadah dia pelik, Quran dia pelik. Quran kalau kita tanya dia tunjuk Quran yang sopo macam kita itulah. Tapi akidah dia, Quran yang kita pakai tu hanya 1/3 daripada sepatutnya Quran. Ada 2/3 lagi Quran kata dia. Yang nanti Imam Mahdi datang baru ada 2/3 Quran tu. Pahaman dia macam tu. Kalau kita kelahi dengan dia, lagi kata dia, aku bawa lagi Quran yang serupa dengan Quran. Aku kata apa? Oh, macam dia. Tapi dia punya akidah, dia kata dia ada Quran lain 2/3 lagi. Dia sedang tunggu Quran 2/3 lagi. Jadi kata dia, kita tak tahu siapa, pasal kita tak tahu Quran yang 2/3 lagi. Dia tahu apa yang Quran 2/3 tu. Jaga Syiah. Apa cerita ni? Syiah tu. Macam mana boleh cerita Syiah tu? Pasal dia duk pahaman imamah lebih besar daripada khilafah. Satu, dia siapa jadi imam tu? Oh, imam paling besar ni imam 12 tu. Itu pun dia yang mensenaraikan 12 tu seolah-olah imam dia. Sedangkan imam-imam yang disebut tu bukan imam Syiah sebenarnya. Mereka ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam apa? Sayyidina Ali, ahli sunnah wal jamaah. Puak Syiah yang bunuh dia. Sayyidina Ali benci dengan puak Syiah ni. Oh, dia sebenarnya bukan suka pada Sayyidina Ali pun. Panjang saya cerita satu-satu ni kan. Apa nak sebut? Sayyidina Ali, apa? Zainul Abidin, Sayyidina Husain. Oh, pada mereka ni imam saya tak ingat senarai satu-satu tu. Dia ada senarai 12 imam tu, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, senarai 12 orang tu. Yang ke-12 hujung tu Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi ni nombor 11 dengan nombor 12 ada imam lain, Khomeini, Rafsanjani, Abu Bala ni. Tapi bukan Ahmad Ruzaini ya. Saya buat lawak bodoh dia tu. Ni senarai yang gini. Yang ni dia panggil wilayah faqih. Walaupun dia tak dapat wahyu, tapi dia adalah istilah macam ulama faqih, ulama yang reti untuk menghuraikan kata-kata imam-imam mereka sebelum tunggu kedatangan imam yang 12 ni. Imam 12 ni siapa? Imam Mahdi. Dia menamakan yang tu imam 12 ni. Kebanyakan Syiah ni Syiah Isna Asyara. Syiah imam Isna Asyara imaman, 12 imam. Kebanyakan Syiah lah ni. Nak jumpa Zaidiyah, Ja'fariyah tak ada, susah. Kebanyakannya Syiah tu sesat. Kalau ada Zaidiyah, Ja'fariyah, macam ni nak kenal dia Ja'fariyah. Kebanyakan Syiah sesat. Dengan bahasa itu sudah. Kebanyakan Syiah semua tak setuju dengan sahabat. Sebut Sayyidina Ali, okey. Sayyidina Abu Bakar, tengok apa hukum. Saya pernah jumpa geng-geng Syiah ni, bila tanya dia, apa pandangan tuan? Panggil tuan lah kat dia kan. Apa pandangan tuan terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan para sahabat yang lain? Apa tuan nak kata? Dia takkan tunjukkan kata dia benci sahabatnya. Masalah dia depan kita, dia kata pada kami sangat memuliakan para sahabat. Tak kucing Dia takiyah, ada prinsip dia tu, munafik. Depan kita cakap baik aja semua para sahabat, tapi Sayyidina Umar tu kata, Sayyidina Umar Al-Kata tu antara ungkapan mereka. Tak sebut Sayyidina Umar Al-Kata, Al-Kata. Bayang tak? Dia boleh kata Umar Al-Kata. Tu dia kata jumpa tu bagi lutut dia. Tu. Oi. Jagalah sikit. Khas nak sebut Syiah tu pasal apa? Pasal kita nak sebut pada pahaman mereka khilafah lebih besar daripada nubuwah dan risalah. Itu pahaman mereka. Tu sesat mereka. Jagalah. Dan pahaman mereka banyak orang ikut pasal apa? Pasal ada bayarannya. Bayarannya apa? Wanita. Dan beroleh syurga bagi sesiapa yang menyerahkan dirinya untuk diperlakukan apa saja atas bayaran yang tertentu. Balasannya adalah syurga. Nak? Memang tengah gedi-gedi.
baik jantan gede-gede, betina gede-gede. Dapat syurga, siapa tak ada. Kalau ikut ahli sunnah wal jamaah ni dosa. Saya kena sebat 100 kali sebatan. Pasal itu salah di zina. Pada mereka yang tu sabab untuk masuk syurga. Lagi ramai menyerahkan diri, tambah untuk pejuang-pejuang Islam ni macam mana? Oh, kalau kena bayaran macam ni, tak payah pakai wali-wali macam mana? Angguk-angguk macam itik serati. Setuju macam mana? Boleh lah. Dan siapa yang buat macam tu, balasan dia apa? Tiada dah balasan dia melainkan syurga. Ramai orang ikut. Satu ramai orang suka. Wahabi pun suka. Pasal apa? Banyak jadi bodoh, tak payah mengaji tauhid, tak payah mengaji sifat 20, tak payah baca Quran, semua baca Quran sendiri je. Boleh tengok YouTube macam ni, tak payah bersanad macam ni, tak payah susah-susah. Tak payah ikut mazhab Syafi'i ke, ikut kepala otak sendiri, baca boleh jadi mujtahid. Cukup senang. Itu Wahabi. Syiah style Syiah, Wahabi style Wahabi, liberal cara liberal. Jagalah. Babak ajaran ikut nafsu ni memang cukup banyak. Yang luar tu macam-macam juga, selain pada Wahabi, Syiah apa pada ni. Yang sembahyang main pakai niat, tak payah ni, semua tak payah. Ya Allah. Itu cabaran kita akhir zaman ni macam inilah. Susah ni. Ada rumitnya. Banyak kerenahnya. Cuma kalau kita tak faham apa kerenah tu, kita rasa biasa je. Kalau kita tengok keliling tu, risau kita. Banyaknya tanggungjawab kita ni sebab nak mengajar, nak menghurai, nak bagi tahu, nak berjaga-jaga. Banyaknya. Depan kita ni musuh terlalu banyak. Dunia satu hal lah, pangkat, kebesaran, kemuliaan. Ya Allah. Allahumma fazla. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi tiada wahyu selepas daripadanya Nabi Muhammad SAW. Jadi berhati-hatilah dengan Syiah. Maka jadi kafir orang yang ada jadi nabi atau rasul kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata ada jadi nabi rasul selepas Nabi Muhammad, jadi kafir terus. Malaysia awak ada mengaku jadi nabi. Nabi apa? Nabi Melayu. Indon pun ada, Nabi Indonesia. Sekarang pun ada lagi. Yang Nabi Melayu Malaysia ni saya tak tahu YouTube ada lagi tak. Tapi buka tengok nanti. Dah serah handphone, bagus. Mana tak serah handphone, serahlah dengan segera. Jangan sampai saya memaksa. Okay. Serahlah dengan sukarela. Menunjukkan memang datang sini memang untuk menzahirkan kehambaan pada Allah Ta'ala. Okay. Yang tukut bahasa. Nanti dapat handphone, buka tulis dompet, yang ni aku nak kena tengok, yang aku nak tengok betul tak betul. Tengok Rasul Melayu Malaysia, tengok keluar YouTube. Nanti ada Kahar, nama dia Kahar Ahmad, mengaku jadi Rasul Melayu, dan dia telah hantar surat peletakan jawatan untuk tak nak jadi Nabi Rasul Melayu pasal terlalu berat urusan, kerana telah menerima fitrah bermacam-macam daripada rakyat Malaysia. Dan ada Rasul, ada Nabi Indonesia pun ada juga. Setiap kaum ni ada je yang sesat ni. Pula tu ramai yang mengikut. Bahkan kat dalam YouTube ni dia ada kiai, isterinya 12 kiai. Kiai, isteri 12. Ni apa ni? Babi pun tak ada bini sampai 12 tau. Bini dia pakai tudung apa? Kiai. Allah. Tak malah ni sampai macam tu lah. Tapi sampai orang panggil kiai. Masalah lah. Dia dalam video yang saya tengok tu lah kan, dengan bangganya disebut, ini isteri saya yang pertama, namanya ini, yang ni yang kedua, itu yang ketiga. Bini ni dah sengih. Yang ni nombor 4, yang ni 5, yang ni 7, ini 8, ini 9. Dia sebut selamanya. Tak ada rasa bersalah dia tu, dan bini dia pun tak rasa bersalah. Duk tengok tu antaranya pasal apa? Pasal mungkin kesempitan hidup, dan bila kahwin dengan kiai ni, kehidupan dia terbela, ada orang bagi makan, ada orang bagi tempat tinggal. Rumah dia ada berapa ratus, berapa bilik dah. Anak punya ramai. Tapi jadi anak apa tak tahulah, rope. Ada Allah. Risau kita tengok. Tu ada
Pengikut ramai. Yang kahar yang mengaku Rasul Melayu Malaysia tu, pengikut ramai. Siap ada peguam lagi. Ada seorang makcik tu yang seingat saya dah tengok lah. Makcik tu kata apa? Engkau orang kata engkau orang ada Nabi, mana Nabi kau orang? Kami ada Nabi, ni Nabi kami. Kau orang kata ada Nabi, mana Nabi kau orang? Kami ada Nabi, ni Nabi kami. Cuba tunjuk Nabi kau orang mana? Oh, makcik, salah seorang makcik yang tu, yang nak sokong, jadi penyokong kepada Kahar Ahmad yang kata Nabi tu. Sampai macam tu lah. Dia punya kepahaman tu, kita dengar, ya Allah, pelik sungguh. Makcik pakai tudung tu. Kalau free hair macam sesat-sesat macam-macam tu kan. Ni nak pakai tudung molek, tudung lapor ni. Makcik tu bersuara tegas dia bercakap. Dia cakap macam tu lah. Mana Nabi kau orang, kata dia. Nabi aku ada, ni Nabi kami, ni Nabi kami. Tunjuk Nabi kau mana. Hai, kami nak tunjuk depan kami Nabi kamu mana. Tu panggil lawan Pakcik Dolah je tu, Pakcik tu. Lagi Pakcik Dolah pun dia lompat, dia bagi lutut lagi, boom, dia bagi gitu. Tapi jangan ikut cara saya buat lutut itu, saya tak pernah bagi lutut kat orang tau. Lagi Pakcik Dolah dia bagi sungguh. Tambah pula duduk tengah gaut tu berskop so tu, dia bagi sekali pengsan terus. Saja saya usik Pakcik Dolah je tu ya. Baik, seperti Puak Taslim, ya ke? Puak Taslim ni ajaran Qadiani. Ni zaman kita lah ni tak masyhur, tapi ada lagi puak ni pahaman macam ni. Dan jadi kafir juga kata dia, satu puak Syiah yang berkata ada wahyu kepada imamnya. Tu yang Syiah Imamiyah, yang dia kata imam-imam dia dapat wahyu. Jangan kata imam-imam dia ada belah tu, yang wilayah faqih, yang istilah dia wilayah faqih, imam-imam macam tu dulu lah, apa Khomeini, Rafsanjani, apa semua tu dapat wahyu pada i'tikad mereka, dapat wahyu. Dan imam mereka boleh jadi nasikh, memansuhkan syariat. Dan ada syiah yang tak kafir, ada juga syiah tak kafir, tapi dengan alat belakang kata apa, tetapi tidak ada syiah yang tak sesat. Jadi syiah semua sesat. Wahabi pun sama. Tak ada Wahabi yang tak kafir, tapi tak ada Wahabi yang tak sesat. Wahabi semua sesat. Wahabi semua sesat. Ada Wahabi yang tak kafir, ada. Kalau sampai tak melibatkan akidah, menolak benda-benda ijma', tak jadi kafir. Tapi tak ada Wahabi yang tak sesat. Semua Wahabi sesat. Takkan nak tunggu kafir baru tak nak ikut. Itulah. Jadi berhati-hatilah dengan dua kumpulan ni. Pasal apa dia kata Syiah ni tak ada yang Syiah ni, tidak ada Syiah yang tak sesat, kerana ittifaq segala ulama yang dahulu dan yang kemudian mengatakan sesatnya Syiah. Dan disebut dalam kitab-kitabnya, kitab-kitab ulama-ulama dahulu ni, kesemua mazhab Syiah itu salah dan sesat. Siap. Lagi, melainkan bapa kaum muda yang ia pun puak yang sesat juga. Tu sama lah, satu fikiran dan kepala otak. Apa dia? Satu lagi pahaman yang sesat, siapa dia? Bapa kaum muda. Bapa kaum muda ni dulu punya istilah kat Malaysia ni, Wahabi dipanggil kaum muda. Kaum muda ni banyak negeri yang duduk kat kayangan-kayangan tu. Tak faham kayangan mana, pergi tanya lain lah. Memang dalam cara mereka hidup ni, orang tulis berdasarkan kaum muda, pendapat kaum muda. Dia berbangga dengan kaum muda ni. Kaum muda tu Wahabi lah kaum muda tu. Yang ia pun kata dia, kaum muda ni pun puak yang sesat juga, sesat. Lebih kurang dengan Syiah lah. Itu yang bahasa dia. Ada Wahabi yang jadi kafir, tapi tak ada Wahabi yang tak sesat. Ada Wahabi yang tak kafir, tapi tak ada Wahabi yang tak sesat. Semua Wahabi sesat. Jaga.
Bapa kaum muda itu berfatwa, ia berkata Syiah itu tak salah. Ada pula bapa kaum muda ni. Siapa ni saya tak tahu. Siapa yang dimasukkan bapa kaum muda ni? Dia kata Syiah tak salah. Ada juga kadang-kadang puak-puak Wahabi ni, dia nak jaga harmoni supaya dia ni disanjung lagi oleh orang-orang yang duduk dalam kampung dia, dalam daerah dia, dalam negeri dia. Dia akan kata macam ni, Syiah ni tak salah, iaitu mazhab yang boleh diikut. Ada juga pahaman-pahaman yang macam tu. Dan antara pahaman macam ni, pahaman Wahabi. Pahaman Wahabi memang ada yang macam ni. Ada Wahabi yang memang kata Syiah ni sesat segila-gilanya. Ada yang kata tu. Di dalam kalangan Wahabi sendiri, ada yang kata kita tak boleh ekstrim mengatakan Wahabi macam tu, Syiah macam tu. Bahkan Syiah ni sebenarnya dia adalah satu mazhab daripada mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Sampai ada yang kata macam tu. Siapa tu di kalangan kaum muda ni? Kaum muda ni Wahabi lah. Di kalangan Wahabi memang ada yang pahaman macam tu. Siap. Jadi pahaman yang sesat ni dia kata apa? Dia kata mazhab Syiah ni mazhab yang boleh diikut seperti mazhab yang lain-lain. Itu ada pahaman-pahaman setengah dalam masyarakat kita yang pahaman itu. Dan pahaman yang macam ni ada antaranya pensyarah-pensyarah universiti. Bukan orang yang calang-calang tu, pensyarah universiti. Ada yang pernah jadi pemimpin-pemimpin dalam parti politik. Banyaknya geng-geng universiti. Ada universiti belah-belah Kuala Lumpur, Selangor apa tu, yang memang ada puat demo untuk ajar ajaran Syiah. Satu lagi Wahabi. Saya tak sebutlah panjang-panjang. Lama saya tak pergi sana, saya sebut nanti patah saya salah kan. Ada universiti-universiti yang memang pensyarah-pensyarah dia pun begitu ramai Wahabi. Dan tak boleh buat apa. Wahabi satu, Syiah satu. Hatta kita Kuala Kaza ni pun ramai Wahabi. Pensyarah ustaz tu pun ada yang Wahabi. Ustaz saya panggil tadi kan. Ustaz tu ramai. Ada beberapa orang yang Wahabi. Ada yang pergi belajar tu, pergi kat Yaman. Pergi Yaman juga, tapi bukan pergi belajar dekat tempat Tarim, Hadramaut, dekat apa, Darul Mustafa tak. Dia pergi belajar ni. Dia belajar Son'a, tempat Wahabi. Balik jadi Wahabi. Purenya Wahabi. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung Allah Ta'ala daripada kesesatan bapak ni macam ni. Na'udzubillah. Jadi hati-hatilah dengan ada pahaman-pahaman sesat macam tu. Dan wajib ke semua Nabi-Nabi dan Rasul, yang ni Nabi, wajib kita i'tiqad semua mereka itu, daripada Nabi Adam hingga sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu agamanya ialah agama Islam. Sama itu. Soal kalau ada? Apa dia? Syiah, Wahabi. Apa dia? Neraka. Ya. Memang undi ya. Satu, kalau ada jalan betulkan dia, tambah orang yang ada kuasa, penguasa lah. Kalau kita boleh sebut macam ni je lah, sesat-sesat. Orang yang ada kuasa kena ambil tindakan segera untuk betulkan bapak Syiah dan Wahabi ni. Tapi tengok dia orang selamba ya. Yang dia orang mengambil tindakan kat kita. Isu capal datang. Semalam viral, hari ni sampai pejabat mufti datang, unit akidah negeri Perak datang. Buat capal. Macam capal ni sesat gila babi ni. Dalam apa benda capal tu? Tak ada siapa sembah capal. Gila sembah capal, bengong. Masa bila ada kita ada keluar kenyataan dan buat itu, semua benda tu duduk di depan kan. Kau nak kira sembah, gambar Kaabah tu sesat lagi. Duduk tu sujud kat Kaabah pula. Mana boleh sujud Kaabah? Kaabah tu tempat menghadap, bukan tempat sujud.
Kalau nak kira sesat, jangan kata gambar capal di tempat mihrab ni. Gambar Kaabah di sejadah tu, tu lagi sesat daripada gambar capal tu. Tapi pejabat mufti duduk turun. Siapa? Mau salah. Mari pula tu, ingat ke nak sembang bab capal, dia tengok tangga kita masa tu tak siap lagi. Dia tunjuk capal ni ustaz buat dia. Takat tu je, tu ada yang duduk-duduk atas ni. Lepas tu main sembang bab lain. Ustaz duduk mana, duduk keruh sembang. Bukan sembang capal. Kata dia, kami pun datang ni pasal kami arahan je, kami datang lah. Ada arahan. Yang arah tu siapa? Wahabi apa? Pemasalah ni. Satu duk main capal, datang polis datang, SB datang, TV Hijrah datang hari tu. Siapa lagi? Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu datang pula surat baru ni, apa dia? Kena daftar. Pasal apa? Buka pondok ni tak daftar pejabat agama, kami nak saman. Oh, saman terus. Oi. Lain yang bunyi. Yang Wahabi itu tak dengar menjapir kan. Kita mengajar pondok ni, nak buka pondok, kan ada pondok lagi baru duk bina kan. Ui, nak saman terus. Sikit lah sebut itu. Jadi atas kata sesat, sesat lah, memang sesat lah, memang rugi gila. Jadi berhati-hatilah, jangan tercebur. Kita macam-macam nak cerita, tapi berhati-hatilah pasal pengaruh mereka sangat besar. Kalau kita tak ada benteng, tak ada jati diri, apa benda pun tak kerti dalam agama, macam mana kita nak benteng diri kita daripada boleh masuknya pahaman-pahaman tak betul ni. Pasal kita tak tahu apa dia yang betul dan salah. Tak ada pengukurnya. Tak mengaji. Ya. Ya. Tapi dekat bawah tadi Syiah Imamiyah ni, imam-imam mereka boleh menasih dan memasukkan ayat. Ya. Itu pahaman mereka. Mereka yang meletakkan pangkat tu. Tapi Sayyidina Ali mana pula nasih Mansur? Sahabat tu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin tu cucu Rasulullah tu. Zainul Abidin cicit Rasulullah tu. Siapa lagi? Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim. Saya tak ingat semua senarai-senarai tu. Tapi saya pergi Baghdad tu, saya pergi ziarah tu. Tempat-tempat makam-makam sahabat tu. Apa nak sebut? Pada mereka kata imam-imam mereka ni boleh nasih dan masuk. Pada itikad mereka. Khasnya imam-imam dewan yang ada lah ni. Pada mereka. Sedangkan yang nama-nama yang mereka sebut tu semua ulama ahli sunnah wal jamaah, semua ahli baik Nabi SAW. Memang ahli keluarga Nabi SAW. Tak ada seorang pun yang Syiah tu. Mereka yang letakkan nama Syiah. Untuk nak menunjukkan kata imam-imam mereka ni bukan sembarang orang hebat-hebat. Memang orang hebat. Tapi bukan Syiah. Tapi mereka letakkan nama tu sebagai Syiah. Boleh faham saya cakap apa? Jadi yang kata imam-imam mereka tu boleh nasih masuk tu mengikut pahaman Syiah. Mengikut pahaman Syiah. Bukan imam-imam tu sendiri memansuhkan hukum hakam, tak ada. Mengikut pahaman mereka, imam-imam mereka tu boleh memansuhkan dan dapat wahyu. Bukan mereka dapat wahyu pun, tapi pada mereka tu boleh jadi nasih dan memasukkan hukum lalu, dan pada itikad mereka ni dapat wahyu. Kerana dia mahalkan nikah mutu'ah tu nasih masuk ayat. Dia bukan saja nasih masuk, bahkan dia salah tafsirkan ayat Quran. Dia sendiri yang menasih dan masuk ayat. Ya, tapi dia nisbahkan pada imam. Ya. Lain? Tak ada ayat Quran dia kata Nas tu. Jawab dia apa? Telah ijma' semua ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi Adam adalah Nabi Rasul. Pasal dia Abu Bashar awal yang pertama, mesti ada syariat. Dia pembawa syariat pertama. Takkan dia tak jadi Nabi dan Rasul? Itu kaedah akliyah aja pun dah kata gitu. Walaupun Nas tak ada khas sebut kata inna arsalna Adam ila qaumihi, memang tak ada lah kan. Tapi bila dia ja'ilun fil ardi khalifah, jadi khalifah Allah Ta'ala, pengganti Allah Ta'ala, ada syariat tak? Tentu ada syariat. Jadi syariat, dia pemula syariat ke tak ada apa-apa syariat, hidup macam lembu kambing itu je.
Oi, biar betul. Jadi kalau dia mula syariat, nanti datang Nabi Nuh, bahkan sebelum Nabi Adam, Nabi Idris. Nabi lagi Rasul ialah Nabi Idris. Dia lah antara Rasul yang datang yang memansuhkan syariat boleh kahwin adik-beradik. Dia Nabi Idris Nabi Syih tak lagi. Dia tak ada nasih mansuh, dia tak membatalkan hukum. Nabi Idris adalah Rasul pertama selepas Nabi Adam, yang memansuhkan boleh hukum adik-beradik. Nabi Adam semua kahwin adik-beradik, melainkan tak boleh kahwin yang sekembar keluar seperut. Kembar keluar seperut, itu tak boleh. Itu tak boleh. Jadi atas kaedah kita, atas kata sebut nas, ijma'. Memang ijma' ulama'. Senarai 25 tu ijma'. Tak pernah ada seorang ulama' daripada ulama' ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi Adam terkeluar, melainkan Wahabi. Satu sesat tu. Okey. Kalau mengatakan Nabi ada selepas Nabi Muhammad itu apa kan? Ya. Kalau dia kata pada segi dengan makna Nabi ni dengan makna bawa khabar. Kalau ada segi wahid kan. Dia kata dia segi bukan makna Nabi dengan makna utusan daripada Allah. Pilihan Allah. Tapi dengan makna Nabi ni dengan makna bawa Apa tujuan dia cakap macam tu? Ngelat je kot, itulah. Kena ambil pernyataan dia lah. Satu orang macam tu kalau dia nak kata dari segi lurah tak lurah kan, dia nak ngelak diri, nak selamatkan diri daripada kena ambil tindakan daripada menyelih agama kan, nak selamatkan diri tu, itu istilahnya dia mengelak lah. Tapi kalau ikut bukan macam tu bahasa dia. Kenapa cari satu bahasa yang boleh mengelirukan orang? Dia kata ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad, aku Nabi, tapi aku Nabi lughatan, bukan Nabi istilahan. Mana ada orang faham tu? Berapa orang boleh faham? Saya Nabi lughah, bukan Nabi istilah. Ada orang faham? Orang faham? Orang faham? Tak ada faham? Orang faham? Orang yang biasa mengaji boleh faham lah lughah istilah tu. Berapa ramai orang faham? Ada tujuan tu nak mengelat. Apa maksud cakap macam tu? Apa guna bahasa Nabi? Tak gunalah bahasa lain yang jangan mengelirukan orang. Itulah. Jadi orang macam tu kena ambil tindakan dari sudut kata-kata dia tu boleh meragukan orang lain dengan syariat yang diberi dan kebenaran pernyataan Islam yang memang tak ada Nabi selepas Rasulullah. Dia nak kata ada Nabi lughah bukan Nabi istilah. Apa benda ni kau cakap ni? Baik kata macam ni, saya babi lughah bukan babi istilah. Senang macam tu, senang. Baik mengaku macam tu kan, orang tak muskil lah, orang pejabat agama tak tangkap saya babi lughah bukan babi istilah. Tak pun saya babi istilah bukan babi lughah. Cakap macam tu senang. Daripada mengaku saya Nabi lughah bukan Nabi istilah. Benda kau cakap. Daripada mengaku Nabi baik mengaku babi. Tak ada siapa pun kelahi dengan kau kalau kau mengaku babi. Macam-macam orang betul. Lepas saya jawab soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.